Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid cikgu? Ya, harapan cikgu kamu berada dalam keadaan yang baik. Ya, kita akan sambung PDPR kita dengan tajuk baru pada hari ini iaitu tumbuh-tumbuhan. Ya, kalau kamu ingat sebelum ini kita dah habis ya unit 4 haiwan. Kali ini kita masuk Unit 5, tumbuh-tumbuhan. Baiklah ya. Okey. Baik, dalam apa yang cikgu paparkan ni sebenarnya adalah daripada buku teks kamu, muka surat 49. So, kamu boleh rujuk sama-sama. Ya. Okey. Di gambar ini ditunjukkan satu keluarga sedang berkebun. Okey, dia tanam sayur-sayuran. Okey, dan kita tahu sayur-sayuran ini boleh dijadikan sumber makanan. Dan kamu nampak juga ya gambar haiwan di situ. Ada gambar lembu dan juga ada gambar belalang dan gambar ayam dan gambar burung ya. Semua ni sedang mendapatkan makanan daripada tumbuhan. Okey. Jadi soalan di sini dia tanya ya, ayat dia di sini dikata manusia dan haiwan memerlukan tumbuhan. Manusia dan haiwan memerlukan tumbuhan untuk hidup. Mengapa? Kenapa kita perlukan tumbuhan? Kenapa manusia dan haiwan ni perlukan tumbuhan untuk hidup? Okey? Ini yang kita akan lihat pada hari ini. Okey. Baik, ini adalah daripada buku teks kamu muka surat 50. Okey. Dinyatakan di sini 4 kepentingan tumbuh-tumbuhan. Maksudnya kepentingan tumbuh-tumbuhan ada 4 dinyatakan di sini. Sebenarnya ada lagi. Tapi yang penting kamu tahu 4 perkara ini. Yang pertama, sebagai habitat untuk haiwan. Habitat tu apa? Ya, habitat tu tempat tinggal. Jadi, kalau kamu lihat di gambar ini, ya pokok, sebatang pokok ni menjadi habitat bagi beberapa haiwan. Ya, habitat tu tempat tinggal ya. Okey. Baik. Jadi pokok jadi penting kepada haiwan sebagai habitat. Ya. Seterusnya, itu yang pertama. Yang kedua, sebagai sumber udara untuk manusia bernafas. Sebagai sumber udara untuk manusia dan haiwan bernafas. Mengapa? Macam ni. Okey, tumbuh-tumbuhan semasa dia melakukan fotosintesis, dia akan membebaskan gas oksigen, ya. Gas oksigen ni sangat penting untuk manusia dan haiwan bernafas. Ya, jadi manusia dan haiwan ni dia dapat oksigen untuk bernafas daripada tumbuhan, di mana tumbuhan membebaskan gas tersebut ke udara. Okey? Baik, seterusnya yang ketiga, sebagai sumber ubat untuk manusia dan haiwan. Sebagai sumber ubat. Ya, ada setengah tumbuhan boleh dijadikan ubat. Kalau kamu dengar kata herba. Sebenarnya dari tumbuhan yang dijadikan ubat. Ya, dan ada juga tumbuhan tu dijadikan untuk disapu kepada luka sebagai penyembuh. Contohnya dalam gambar ni dia tunjuk seorang budak lelaki ni dia luka dan disapukan lendir aloe vera ya di lukanya untuk baik. Dan ada gambar kucing. Kucing ni sedang makan sejenis rumput yang bagus untuk kesihatan kucing tu ya, untuk sebagai ubat kepada kucing. Okey. Dan yang keempat, tumbuh-tumbuhan adalah sumber makanan untuk manusia dan haiwan sebagai makanan. Contohnya, dalam gambar ni dia tunjuk, dia ambil kubis yang ditanam untuk dimakan. Kalau kamu kat rumah, contohnya kamu makan nasi. Nasi tu, mak kamu masak guna beras kan? Beras tu dapat daripada mana? Beras tu dapat daripada pokok padi.
Okey, jadi kalau tak ada tumbuhan dalam dunia ni, maka manusia dan haiwan tiada sumber makanan. Okey, jelas ya? Jadi di sini cikgu nak tekankan 4 kepentingan tumbuhan. Ini yang pertama, boleh baca. Okey, habitat untuk haiwan. Yang ni yang kedua, sumber udara untuk manusia dan haiwan bernafas. Yang ni ketiga, sumber ubat untuk manusia dan haiwan. Yang keempat, sumber makanan untuk manusia dan haiwan. Okey? Tolong ingat 4 ni, ya. Kenapa cikgu suruh kamu ingat? Sebab lepas ni nanti kamu kena tulis semula 4 kepentingan tumbuh-tumbuhan ini, ya. Okey, kelas. Soalan kebat. Tengok kat bawah ni. Dia tanya, berikan kepentingan lain tumbuh-tumbuhan kepada manusia. Okey, apa kepentingan lain? 1. Boleh fikir tak? Bagikan 1. Boleh bagi cikgu 1. Apa kepentingan lain tumbuh-tumbuhan kepada manusia? Boleh fikir tak? Selain pada sumber udara, sumber ubat, sumber makanan, apa yang tumbuhan ni penting kepada manusia? Okey, baiklah cikgu kongsikan satu jawapan. Ya, sebagai sumber bahan mentah bagi penghasilan barang. Kita nak buat sesuatu, manusia ni nak hasilkan sesuatu, dia perlukan bahan mentah dari tumbuhan. Contohnya, nak buat perabot, nak buat kursi, nak buat meja kayu, kursi kayu, rumah kayu, perlukan kayu. Kan? Okey, kayu daripada mana? Kayu ni daripada tumbuhan. Okey, seterusnya, ni. Nak buat tayar, sarung tangan dan tilap, perlukan getah daripada pokok. Okey, seterusnya, nak buat pakaian yang kamu pakai. Okey, pakaian yang kamu pakai diperbuat daripada kapas. Ya, kapas ni pun dapat daripada tumbuhan. Jadi, tumbuhan ni juga penting sebagai sumber bahan mentah bagi untuk menghasilkan barang-barang kegunaan manusia. Okey, dapat tak murid-murid semua? Okey ya, baiklah. So, sekarang ni apa yang cikgu harapkan? Yang ni. Kamu boleh tulis semula kepentingan tumbuh-tumbuhan kepada haiwan dan manusia di dalam buku tulis ataupun buku latihan sains kamu. Jadi, tulis hari, tulis tarikh, kemudian ni tajuk dia. Ya, tulis tajuk ni. Kepentingan tumbuh-tumbuhan kepada haiwan dan manusia. Kemudian kamu senaraikan kembali 4 yang cikgu nyatakan tadi. Yang kamu dah lihat dalam buku teks tadi. Ada 4 kan? Ingat tak? Di muka surat 50 ada 4 kepentingan tumbuh-tumbuhan. Nyatakan kembali. Tuliskan kembali di dalam buku tulis. Baiklah. Setakat ini saja daripada cikgu. Baik ya, kalau kamu ada sebarang masalah, tidak faham, perlukan lebih penjelasan, boleh terus mesej cikgu. Boleh terus tanya cikgu. Ya, cikgu akan bantu kamu insya-Allah. Baiklah ya, selamat belajar semua. Assalamualaikum.